Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-14 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ni adalah sedih kurang pahala. Ada ke orang kalau kurang pahala ni digembira, dia happy? Normally manusia serta insan yang beriman dia akan sedih. Masih belum cukup lagi ke pahala bekal aku nak bawa hari akhirat? Tertanya-tanya dekat diri kan. So kita ada cara bagaimana nak tingkatkan pahala dan amal kita, insya-Allah. So dia akan kongsikan sebentar lagi. Okey, Soleha nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Masyita. Hai, Puan Fatimah Mong. Hai, Fatihah. Apa lagi ada? Okey, Alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dan support majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Kita mulakan sesi sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah. So, kita teruskan dengan majlis ilmu pada hari ini di mana tajuk kita adalah sedih kurang pahala. So, bagaimana kita nak tingkatkan pahala kita supaya kita tak berterus-terusan sedih? Tetapi sebelum Soleha share beberapa tips, Soleha nak bercerita dengan anda satu kisah sebagaimana ada seorang sahabat yang sangat sedih dan dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedih bila pahala kita kurang, itu adalah satu perkara yang sangat baik. Bukannya bila kita pahala kurang, kita buat-buat tak tahu, kita tak ada tindakan, kita tak cuba nak ubah diri. Sebaik-baik hamba adalah apabila dia sedar pahala aku kurang, amal aku belum banyak, bekal aku belum banyak. Bagaimana lagi cara untuk aku untuk tingkatkan pahala aku, jariah aku, sedekah aku, segala apa yang boleh aku bawa dekat hari akhirat kelak. Bukanlah harta dunia, tetapi yang boleh kita bawa dekat akhirat kelak adalah pahala asbab kebaikan yang kita buat waktu dekat dunia. Mungkin kebaikan asbab sedekah, kebaikan asbab suka bantu orang, kebaikan asbab suka sharing ilmu, kebaikan asbab dakwah, kebaikan asbab menuntut ilmu dan mendengar majlis ilmu. Banyak sangat asbab kebaikan yang boleh menjemput kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah kita cakna dan kita cuba untuk tingkatkan kualiti ibadah kita, amalan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia? Adakah kita ada menyakiti hati orang dalam tak sedar? Benda ni lah yang kita kena repair. Sebab dalam FTR pun memang kita diajar perbetulkan yang asas, yang mana asas tu adalah daripada akar umbi. Sebagaimana kalau asas tak betul, ibarat kita bina rumah, tiang tak ada, maka rumah tu akan roboh.
Kita tak ada asas yang kukuh, tak ada tapak yang kukuh. Lalu rumah pun akan roboh, tak kekal lama. Berbanding dengan bila kita bina rumah tu dengan perancangan yang rapi, semua komplit, tapak yang kukuh, tapak yang orang kata barang berkualiti. So rumah tu akan tersergam indah menjadi rumah yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat berkualiti, tahan lama, dan insya-Allah rumah itulah yang akan membawa kebahagiaan dalam sebuah usratun sa'idah. Ini hari ni soalan nak share pasal sedih apabila kita kurang pahala. So bila kita sedar diri kita kurang pahala, caranya adalah kita kena tambah pahala lah. Mana ada bila orang sedar diri dia kurang pahala, dia buat-buat tak tahu, and then dia lagi menambah dosa dalam kehidupan dia, buat maksiat, tambah maksiat, buat Allah marah, buat Allah murka. So caranya adalah kita turn back to Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Puan Nadia Johari, Puan Majiah Ladari, Puan Umi Afan Kalisha Umairah. Hai Puan Wani. Okey, alhamdulillah, thank you semuanya. Hai, waalaikumsalam Puan Fatimah Melan. Okey, alhamdulillah. So, bila kita sedar pahala kita berkurangan, cara yang paling mudah, soalan nak suggest kepada anda, kalau nak pahala kita bertambah-tambah, banyakkan melakukan amalan sunat. Amalan sunat tu apa? Sebagai contoh, kalau hari Jumaat kita tahu, sunat untuk hari Jumaat, baca surah Al-Kahfi, gandakan sedekah, bersiwak, pergi masjid awal, lagi apa? Banyak lagi kelebihan amalan waktu hari Jumaat, amalan sunat yang kita boleh lakukan untuk tingkatkan pahala kita. Sebab diri kita, kalau kita sedar pahala kita kurang, kita kena tambahlah pahala tu. Cara untuk tambah pahala adalah dengan melakukan amalan sunat. Sebagai contoh, kalau kita rasa kualiti solat fardu kita ni kurang lah, rasa macam Allah terima ke tak solat aku? Caranya adalah dengan melazimi solat sunat rawatib, iaitu solat sunat ba'diyah dan solat sunat qabliyah, di mana solat sunat rawatib dapat menampung kekurangan dalam solat fardu. Bukannya kita buat solat fardu tu banyak-banyak, tak. Cara macam tu salah. Tetapi bila kita sedar ibadah kita kurang, pahala kita kurang, kualiti solat kita tak yakin, sempurna ke solat aku? Okey ke tak solat aku? Caranya adalah kita tampung dengan melakukan tambah solat sunat. Sebab solat sunat dapat menampung kekurangan daripada solat fardu. Sebab sebagaimana contoh selain daripada kita nak tambah pahala, sebagai contoh dalam situasi puasa lah. Puasa, kita tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau kita tak buat puasa Ramadan, berdosalah. Melainkan kita ganti di kemudian hari atas asbab kerana uzur syar'i ke, kalau perempuan period ke, perempuan nifas ke, bersalin anak ke. So dekat situ tak apalah kita meninggalkan puasa dengan bersebab. And then bila kita sedar puasa wajib yang kita lakukan tu rasa macam Allah terima ke tidak puasa aku ni, caranya adalah dengan memperbanyakkan puasa sunat pula. Lepas puasa Ramadan disunatkan untuk kita umat Islam sambung dengan puasa sunat 6 Syawal. So kita rebutlah, sebab puasa sunat 6 Syawal ibarat macam kita puasa 1 tahun. Pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. So beruntung sangat siapa yang lepas siapa yang selepas puasa Ramadan dia sambung pula dengan puasa sunat Syawal, and then dia rebut lagi, dia sambung lagi puasa sunat Isnin Khamis. Jadikan amalan macam itulah caranya bila kita nak tambah pahala. Bila kita sedar pahala kita kurang, tang mana lagi nak tambah? Sebagai contoh, kalau setiap hari kita buat sedekah subuh kan, sedekah subuh RM2 ke, sedekah subuh RM10 ke, whatsoever kan, berapa sahaja amount yang kita sedekahkan, insya-Allah jadikan ia amalan yang istiqamah, setiap hari tak tinggal. Soalnya alhamdulillah, bila FTR mengadakan projek wakaf, alhamdulillah solat setiap hari ada hampir 20 orang yang memang konsisten wakaf hari-hari. Tak kira lah banyak ke sedikit ke, ada yang sumbang RM10, ada yang sumbang RM20, semata-mata kerana niat wakaf kerana Allah Ta'ala.
Inilah cara kita nak tambah pahala berpanjangan. Wakaf ni lebih baik daripada sedekah. Wakaf ni lebih baik daripada bermacam-macam amalan pemberian yang lain, kerana wakaf tu dia punya manfaat sangat panjang dan dia adalah bermaksud terhenti setakat tu. Di mana apa yang kita sumbangkan tu tak ada kita kongsi pada orang lain, and then dia manfaat dia secara berterusan dan mengalir sampailah kita meninggal dunia. Itu untungnya wakaf, dan wakaf tu dia punya ganjaran lebih hebat dan lebih besar daripada bila kita sedekah biasa. So niatkan wakaf. Sahaja aku wakaf kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku wakaf Al-Quran kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku wakaf buku FTR kerana Allah Ta'ala. So pahala tu akan berpanjangan. Tak ada istilah rugi. Yelah, kita setiap hari sumbang duit kan. Kita rasakan, buat apa aku sumbang duit? Aku tak dapat apa-apa pun. Tak, memang kalau kat dunia ni kita tak nampak apa yang kita akan dapat. Tetapi sebenarnya di sebalik wakaf yang kita lakukan, infak yang kita lakukan ni, ini adalah penyelamat kita di hari akhirat kelak. Kita duk menabung kan. Kita duk tuai dekat dunia ni, hasilnya akan kita lihat nanti di hari akhirat, dan hikmahnya memang sangat banyak. Bila mana Allah tak nampakkan pun. Allah tak nampakkan pun tabung wakaf kita. Allah tak nampakkan pun tabung sedekah kita. Kerana itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keikhlasan hati kita, keimanan hati kita. Kalau Allah nampakkan tabung pahala kita tu, sudah tentu kita berlumba-lumba kan. Tabung aku belum tinggi. Cuba tengok tabung si Senah tu. Dah tinggi lah, aku punya tak tinggi lagi. Dah tentu garanti kita akan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan semata-mata nak bersaing dengan orang lain, nak berlumba-lumba melakukan kebaikan, nak pahala tu sangat tinggi melangit, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Kalau kita sedar pahala kita kurang, sebarkanlah walau hanya satu potong ayat, kita akan dapat pahala. Sebab tu saya kata, dakwah FTR ni sangat-sangat mudah. Setiap hari kita posting, kita post dekat FB, kita post dekat IG, kita post dekat status WhatsApp. Orang yang tengok, orang yang baca, pahalanya mengalir buat diri kita. Sebab tu saya kata, suri rumah jangan merungut. Suri rumah jangan merungut bila mana tak ada gaji tetap, tak ada income tetap, tetapi suri rumahlah paling beruntung, kerana Allah bagi ruang pahala tu sangat-sangat banyak. Time masak boleh dapat pahala, time menyapu boleh dapat pahala, time mengajar anak dekat rumah, ajar anak solat, ajar anak mengaji, dapat pahala. Dan asbab bila kita dekat rumah pun sambil-sambil buat dakwah, sambil-sambil sebarkan kebaikan, boleh mengaji banyak-banyak, boleh buat solat sunat duha, boleh buat solat sunat terlampau banyak, kerana masa kita dekat rumah sangat banyak Allah anugerahkan. Suri rumah jangan merungut, beruntunglah kalian kerana Allah ganjarkan kalian pahala yang sangat banyak. Asbab kita rasa macam kepenatan kan satu hari. Aku ni tak ada rehat, sekejap lepas tu kerja rumah tak habis-habis. Tetapi ketahuilah, setiap titik peluh keringat kita yang mengalir, yang turun tu, sebenarnya itulah pahala emas kita di hari akhirat. Peluh-peluh ni akan bertukar menjadi emas yang sangat bermanfaat di hari akhirat kelak, dan dia menjadi pahala asbab kita sabar, asbab kita ibu yang hebat, asbab kita isteri yang menjaga kebajikan suami kita. Kita tak pernah merungut, kita sentiasa masakkan untuk suami kita, kita basuhkan baju suami kita, kita urus rumah, tak ada biar rumah bersepah, kita sapu, kita jaga kebajikan. Masya Allah. Kalau anda lihat pahala tu menggunung tinggi untuk isteri yang solehah, isteri yang sangat menjaga kebajikan rumah tangga, menjaga maruah diri, menggembirakan hati suami. Suami balik muka dah comel dah, muka dah cantik, dah wangi, dah siap mandi apa semua. Pahala sangat luar biasa buat wanita-wanita solehah. Sebab tu nak kumpul pahala ni senang. Cuba bayangkan, kita kalau kita duk bekerja kan, dalam bekerja tu kita terfikir-fikir, aku nak buat solat sunat duha ni. Tetapi dalam masa yang sama kita tak bagi tahu bos, kita tak bagi tahu majikan, kita tak minta izin. Boleh jadi asbab kita nak buat amalan sunat tu, nak buat solat sunat duha tu, boleh bertukar menjadi dosa asbab kita tak minta izin bos kita. Sebab
time bekerja, tanggungjawab kita, masa kita adalah milik mutlak bos kita. Tetapi kalau bos kita izinkan, dia kata tak apalah, boleh berhenti sekejap, 10 minit, 20 minit, nak mengaji ke, nak buat solat sunat duha ke, saya izinkan. Kalau macam tu, boleh. Tak ada istilah makan gaji buta. Tak ada istilah rezeki tak berkat. Ni anda kena faham ni. Jangan kita, bila kita nak kejarkan pahala sunat, tetapi dalam situasi yang tak betul, dalam situasi tanpa kebenaran orang yang jaga bagi kita makan gaji ni, sebenarnya itu boleh menyumbang kepada dosa. Kalau tak kena cara, kita tak minta izin, kita tak minta redha bos kita supaya izinkan untuk aku buat solat sunat duha sebentar. Jangan bertukar amalan sunat bertukar menjadi dosa dalam kita tak sedar kerana hilang keberkatan. Benda ni memang kita rasa macam tak apalah, aku banyak buat solat sunat ni, aku banyak sedekah, tetapi dalam masa yang sama situasinya tak kena dengan pada tempatnya. Boleh bertukar menjadi dosa dalam kita tak sedar. Okey, yang seterusnya. Sedih bila kurang pahala, kita kena atasi dengan banyak buat kebaikan. Banyak sumbang tenaga, ringankan tangan kita, bantu jiran kita. Kalau kita tengok kan, jiran baru berpindah rumah, duduklah sembang-sembang dekat luar pagar tu, tanya dari mana, asal mana, anak bapa orang, kerja apa. Dari situlah kita boleh eratkan silaturahim dengan jiran kita. Bukannya jadi jiran yang sombong, jiran yang tak nak bertegur siapa. Nanti bila saat kita susah, kita nak minta tolong siapa? Sebagai contoh, kalau kita balik kampung kan, kita boleh cakap dengan dia, saya nak balik kampung 1 minggu ni, awak boleh tolong tengokkan rumah saya sekejap tak? So, bila jadi apa-apa, sebab kita tak tahu kan kemungkinan, mungkin rumah yang kita tinggalkan tu tiba-tiba ada perompak nak masuk, ada perompak duk intai-intai kan, dia tahu rumah kita kosong. So, bila kita dah berpesan pada jiran kita, sebenarnya jiran kita tu membantu kita asbab ukhuwah tu. Asbab kerana kita saling bertegur sapa, saling kita membantu antara satu sama lain. Contoh dalam situasi banjir kan, kita lihat banjir, saudara kita dekat negeri yang lain tu banyak yang terkesan dan banyak barang yang musnah. So, apa peranan kita? So, kalau kita nak tambah pahala kita, kita akan sumbang, kalau tak mampu duit, kita sumbang tenaga. Kalau tak mampu tenaga, kita sumbang doa. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Kalau kita cakap kita tak ada duit, tak adalah harta, tak adalah makanan nak sumbang, sumbangkan doa, sumbangkan semangat, sumbangkan kata-kata positif dekat dia, cakap dengan dia sabar. Kalau kita ada buku FTR, suruh dia baca. Sebab buku FTR ni boleh menenangkan hati. Buku FTR ni boleh menjentik jiwa supaya sabar dengan ujian Allah. Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, Allah biarkanlah kita terkapai-kapai tanpa arah tujuan. Tetapi sebab Allah pandang kita, Allah kasih kita, Allah bagi kita pahala yang sangat-sangat banyak. So, bersabarlah dengan ujian-ujian ni, sebab daripada ujian, Allah bagi kita pahala automatik kalau kita sabar. Pahala sabar tu ada. Pahala reda tu ada. Pahala banyak bertenang tu pun ada. So, jadilah wanita yang hebat seperti Sri Kandi Islam yang tak pernah merungut, yang hanya memegang akhirat dan mengutamakan Allah dalam kehidupannya, insya-Allah. Sebenarnya ada banyak lagi soalan nak share. Tapi kalau kita teruskan sharing ni, nanti ada kawan-kawan kita lagi nak buat sharing live lepas ni, insya-Allah. Soleh akan sambung lagi di topik yang lain. Sebenarnya bila cakap pasal hakikat kehidupan ni, sangat-sangat orang kata menenangkan jiwa, membuka minda kita bahawa bila kita fikirkan ujian kita berat, sebenarnya ada lagi orang lain yang diuji hebat. Ada lagi orang lain yang ujiannya sangat-sangat berat. Tetapi kenapa kita nak merungut? Kenapa kita nak komplain, nak bising-bising, sedangkan diri kita ni tak adalah diuji teruk macam orang lain. So, banyakkan bersyukur sebab Allah uji kita mengikut kemampuan kita. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Kita tak nak sedih kan, tak nak sedih sebab kurang pahala, tetapi biarlah kita sedih andai kita pahala kita tu kita tak cuba untuk improve diri kita, dan banyakkan pahala kita dengan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
always turn back to Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari di jam yang sama. InsyaAllah di waktu yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama. InsyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.